A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi yang mulia ini. Nama saya Ben Hui dan hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang cabaran mu'alaf. Sebab saya sendiri pun mu'alaf kan. Jadi saya akan berkongsi daripada yang saya pernah lalui lah. Sebelum dan selepas masuk Islam. Okey. Baik. Cabaran saya sebelum saya masuk Islam, apabila saya ingin mencari info yang lebih lanjut ataupun maklumat yang lebih lanjut mengenai Islam. Contoh, di mana sebelum saya masuk Islam saya ada dua soalan. Yang pertama, bolehkah saya kekalkan nama saya? Soalan yang kedua, bolehkah ibu dan bapa saya duduk bersama dengan saya apabila saya sudah masuk Islam? Jadi untuk soalan yang pertama, saya pun bertanyakan pada kawan saya yang lahir Islam. Bila saya tanya soalan begini, bro boleh saya kekalkan nama saya? Dia kata tak boleh. Bila dia kata tak boleh, ini menambah kekeliruan. Tapi pada masa itu, bukan keliru sangat. Cuma dia kata tak boleh, okey. Fine, no problem. Jadi saya tak nak masuk Islam lah. Kan, tak dapat jawapan lah. Jadi untuk soalan yang pertama tadi, bila saya mengkaji dengan lebih mendalam, menghadiri kursus-kursus yang dianjuran oleh pendakwa-pendakwa yang hebat di Malaysia ni, bila saya seperti Brother Lim Jui Sun kan, Firdaus Wong dan banyak lagi lah. Jadi bila saya pergi menghadiri kursus mereka, walaupun di talian YouTube ataupun Facebook Live dan sebagainya, saya mengkaji dan saya dapati bahawa kita boleh kekalkan nama kita selagi nama kita mempunyai nama makna yang baik. Ataupun kita tengok di zaman Nabi Muhammad SAW, okey, ada beberapa sahabat iaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan juga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bila kedua-dua mereka masuk Islam, baginda sallallahu alaihi wasallam tak panggil mereka tukar nama pun. Walaupun mereka bukan daripada tanah Arab. Satu daripada Persia, satu daripada Afrika. Nampak tak? Maksudnya, poin di sini kita boleh kekalkan nama kita selagi nama kita tidak bercanggah dengan syariat Islam. Okey, contoh mungkin tuan-tuan puan-puan nak tahu apa makna nama saya. Nama saya Ui Cui Beng. Kan, Ben itu adalah nama panggilan sahaja. Nama glamour. Jadi Ui adalah keturunan daripada moyang, Cui adalah generasi yang keberapa, Beng itu barulah nama saya. Jadi kalau nak direct translate ataupun orang kata tafsir kan, Ui memang tak dapat nak tafsir lah sebab itu nama keturunan moyang kan. Okay. Cui kalau kita direct translate adalah air. Beng itu adalah jenis. Air yang jenis. Okey kan? Baik, alhamdulillah. Jadi bila soalan yang kedua pula, saya pun tanya kepada jiran saya yang lahir Islam, born Muslim. Saya kata, bolehkah ibu dan bapa duduk bersama dengan saya kalau saya sudah masuk Islam? Mereka kata tak boleh. Jadi bila mereka kata tak boleh, tanpa menjelaskan kenapa tak boleh. Jadi itulah part yang paling crucial. Dia kata tak boleh, saya ingatkan Islam begitu kejam. Sebab apa? Kalau saya nak masuk Islam, saya kena halau mak dan ayah keluar daripada rumah saya. Adakah ini ajaran Islam? Setahu saya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa surah keempat ayat ke-36 yang bermaksud kita kena sayangi kedua ibu dan bapa kita. Malah ada satu hadis yang menyatakan syurga di bawah tapak kaki ibu. Bermaksud kita kena berbakti kepada ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Seolah-olah jawapan yang dia berikan sudah bercanggah dengan apa yang disampaikan, diwahyukan, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan
Sebab dia tak jelaskan kenapa tak boleh kan, kemungkinan lah. Apa kata dia kata tak boleh, okey, Brother Ben tak boleh sebab masakan yang dimasak oleh mak kamu tidak halal. Contoh, kalau dia ceritakan, jelaskan sebegini, mungkin saya akan faham, oh rupa-rupanya begini, begitu. Oh, okey, kita faham. Daripada dia cakap tak boleh, dia terus tutup pintu. Tak boleh lah. Kita kena jelaskan kenapa tak boleh. Ataupun kalau kita tak, maksudnya kita tak mahir ataupun tak dapat jawapan yang tepat, lebih bagus kita kata, okey Brother Ben, macam ni lah. Saya akan cuba rujukkan soalan yang diajukan oleh Brother Ben kepada orang yang lebih arif. Dan saya akan, bila saya dapat jawapan tersebut, saya akan bagi tahu Brother Ben. Itu lebih bagus daripada kita goreng jawapan yang kita tak pasti. Itu sebelumlah. Okey, selepas saya masuk Islam pula, cabarannya berbeza dengan sebelum. Sebelum bagi saya itu cuma hanya soalan dan saya cuma cari informasi ataupun maklumat tentang Islam. Cabaran selepas Islam tu, Masya Allah. Memang kalau saya ingat kembali, kadang-kadang saya boleh menangis. Dan contoh, cabaran yang pertama saya pernah melalui, saya terus cakap pelbagai cabaran lah. Okey, yang pertama, saya jatuh di tangga masjid. Sampai buku lali kanan saya retak. Yang kedua, ayah saya masuk hospital dalam wad kecemasan sebab saluran jantung sumbat. 3 saluran jantung sumbat. Yang ketiga, anak kedua saya, iaitu anak kedua saya Joshua, dia masuk ke hospital juga, wad kecemasan juga sebab ada jangkitan kuman. Keempat, saya kehilangan rumah yang saya beli. Kelima, saya kehilangan kereta yang saya beli. Yang keenam, kereta yang terakhir, iaitu kereta isteri saya, hampir-hampir ditarik oleh pihak bank disebabkan ada tunggakan selama 3 bulan. Sebab saya sudah kehilangan kerja. Jatuh tangga masjid, buku lagi retak, saya tak dapat nak cari nafkah untuk keluarga saya. Pada masa itu, ibu dan ayah pun duduk bersama dengan saya. Malah isteri saya adalah suri rumah dan saya mempunyai 3 orang anak. Cuba bayangkan, kena bayar rumah sewa, sebab rumah sudah jual mah, kena cari rumah sewa. Macam-macam. Mana saya beritahu isteri, kenapa bila saya masuk Islam, saat saya masuk Islam, apabila kita cuba beramal cara Islam, iaitu tinggal segala larangannya, sebab dulu saya kerja alung. Jadi saya kena berhentilah kerja yang tidak bagus ni, tidak berkat ni. Bila saya tinggalkan segala benda yang tidak baik, malah ujian bertambah. Saya tak bagi tahu isteri, saat saya masuk Islam, saya cuba mengamalkan secara mengikut perintah Allah, takwa kepada Allah, malah hidup saya semakin susah. Dan pada masa itu iman saya lemah sebab kita baru masih seorang bayi, perlukan bimbingan, sokongan dan sebagainya. Dan bila saya pada masa itu saya ingin keluar daripada Islam, kembali ke agama asal, iaitu Kristian, sebab iman saya lemah dan pelbagai ujian yang saya kena harungi. Tapi rupa-rupanya ujian itu kita kena bersyukur kepada Allah. Kerana bila saya dalam kesusahan, ada sahabat-sahabat yang membimbing saya, iaitu Fadil Bohan, Azri Stanley dan banyak lagi, Brother Colin Ming. Mereka sentiasa memberi sokongan yang padu, bimbingan dan juga Ustaz Syazwan. Mereka kata, ini adalah ujian, jangan risau, jangan susah hati. Bila ada ujian, kita kena bersyukur kepada Allah kerana Allah masih sayang kepada diri kita, kepada kita. Kemungkinan saya mempunyai dosa yang banyak. Jadi mungkin Allah nak bersihkan dosa-dosa saya ataupun kemungkinan Allah nak naikkan darjat saya. Jadi isteri pun main peranan yang penting, dia sentiasa memberi kata-kata positif, membimbing saya, panggil saya solat dan doa kepada Allah. Jadi bila saya mula memahami, bila saya membaca Quran, penterjemahan bahasa Melayu, dan saya nampak ada satu surah
iaitu surah At-Tagabun, surah ke-64 ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, bila kita mempunyai cabaran ataupun ujian ataupun musibah, kita kena sentiasa bersabar, bersangka baik dengan Allah dan kita kena redha. Kalau kita bersabar, bersangka baik dan redha, niscaya Allah akan memimpin kita ataupun membimbing kita keluar daripada kesusahan. Dan satu lagi ayat daripada Quran, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allah memberi seseorang ujian yang dia mampu menanangi. Jadi dari situlah bila iman saya semakin kuat dan bila saya cuba minta doa kepada Allah, Allah kabulkan doa saya. Dari situlah saya bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cabaran, alhamdulillah. Tak ada cabaran, malah kita rasa takut kerana kita rasa Allah sudah tak sayang sama kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedang menonton, walau apapun ada musibah ke, ada ujian dan cabaran, kita kena bersangka baik dengan Allah. Jangan bersangka buruk dan jangan salahkan sesiapa pun. Kita hanya minta doa kepada Allah supaya Allah membimbing kita keluar daripada cabaran ini. Jadi saya berharap perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada orang ramai. Sekiranya ada salah bahasa dan salah terkasar bahasa, saya memohon maaf. Segala kebaikan datang daripada Allah, segala kelemahan datang, segala keburukan datang daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih. Panjang umur kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.